Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hari ini kita akan membincangkan bab 1 tentang berkaitan dengan warisan negara bangsa, iaitu subtopik 1.3 keunggulan sistem pemerintahan dan undang-undang. Okay. Topik ini pernah disentuh di dalam bab 2, di dalam tingkatan 2, iaitu tentang kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Mungkin ada juga segelintir pelajar masih ingat lagi bagaimana perjalanan sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Okay. Tingkatan 4 dikupaskan semula, iaitu sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka, yang mana sistem Kesultanan Melayu Melaka mengamalkan pembesar 4 lipatan yang melahirkan satu pentadbiran yang sistematik. Pentadbiran yang sistematik. Supaya pentadbiran itu berjalan dengan baik, dengan lancar dan teratur kerana adanya pembahagian kuasa tadi tu. Disebabkan adanya pembahagian kuasa yang teratur. Di mana kuasa ataupun di mana pembesar-pembesar mempunyai tanggungjawab. Pembesar-pembesar ni tadi dah diberi tanggungjawab. Okey. Sekarang kita kupaskan apa dia pembesar 4 lipatan ni tadi. Okey, kalau kita lihat pembesar 4 lipatan ini, yang mana setiap pembesar diberikan satu kawasan untuk mentadbir. Okey. Setiap pembesar, kalau kita lihat setiap pembesar dalam sistem ni, setiap pembesar diberi kawasan ataupun wilayah untuk mentadbir, untuk ditakbir. Okey. Yang mana kawasan ini dikenali sebagai kawasan pegangan. Yang dikurniakan oleh Sultan kepada pembesar 4 tadi. Okey, sekarang kita kupaskan macam mana perjalanan pembesar 4 lipatan ni. Kalau kita lihat, yang pertama yang menterajui sistem pemerintahan di atas ialah Sultan, yang pernah kita bincangkan pada topik yang sebelum ini, yang mana Sultan ini adalah merupakan ketua negara. Ingat itu. Ketua negara, ketua hakim, ketua agama, okey? Ketua agama, ketua tentera. Segala ketua, dan juga Sultan ini bertanggungjawab untuk membuat undang-undang. Kalau pelajar nyatakan buat undang-undang pun betul juga boleh diterima jawapan. Okay. Dan juga menjatuhkan hukuman, pasal dia itu dikategori sebagai ketua hakim. Dia ada dua fungsi. Apa tugas seorang sultan? Apa peranan sultan? Ketua agama, ketua hakim. Apa tanggungjawab sultan? Menjaga kebajikan rakyat. Konsep itu, membuat undang-undang, menjatuhkan hukuman. Menjaga keamanan. Dan juga menjaga kebajikan rakyat. Okey. Ini adalah tanggungjawab. Ini tanggungjawab sultan. Okey. Peranan sultan, ketua negara, ketua agama, ketua tentera, ketua hakim. Biasanya kadang-kadang soalan dia mengelirukan. Soalan bertanyakan apa peranan sultan. Apa tanggungjawabnya sultan? Ada 4 perbezaan dia tu. Perbezaan soalan tu kita dah boleh nampak. Kalau peranan sultan, iaitu fungsi dia, iaitu ketua tentera, ketua hakim, ketua agama, ketua apa. Kalau tanggungjawab sultan, dia bertanggungjawab untuk
membuat undang-undang, menjatuhkan hukuman, menjaga keamanan, menjaga kebajikan rakyat. Okey. Okey, di bawah sultan, sultan ini akan melantik pembesar. Salah satu lagi kita tambah yang mana sultan ni melantik pembesar. Okey. Jadi sultan ini dibantu oleh untuk melancarkan pentadbiran ini tadi. Sultan ini melantik 4 orang pembesar. Setiap pembesar mempunyai tanggungjawab. Kalau kita lihat yang mana ke kanan ataupun jawatan utama di dalam pembesar 4 lipatan ini adalah bendahara. Bendahara ini, jawatan bendahara ini boleh disamakan sekarang sebagai Perdana Menteri. Yang mana dia akan menjalankan tugas apabila sultan tidak ada di dalam negeri. Okay. Di samping bendahara terdapat 3 pembesar lain yang dilantik, iaitu penghulu bendahari. Temenggung dan juga Laksmana. Okay. Setiap pembesar ni dia ada peranan dia. Okay. Macam mana pelajar nak ingat ataupun nak tahu setiap tugas pembesar ni? Okey, kita ambil dulu, kita bincangkan dulu tentang bendahara. Bendahara ini kita boleh samakan dia seperti jawatan Perdana Menteri sekarang ini. Yang mana bendahara ini dia sebagai penasihat kepada sultan. Bendahara juga adalah merupakan menteri yang paling kanan. Iaitu bertanggungjawab mentadbir negara apabila sultan tidak ada di dalam negara. Pentadbiran. Menjalankan pentadbiran. Sekiranya sultan tiada di dalam negara. Maksudnya bendahara ni sebagai pemangku sultan. Okey, dia memangku sultan apabila bendahara sultan tidak ada dalam negara. Kalau pelajar tulis pemangku sultan pun boleh. Okey. Dan juga ketua angkatan tentera. Okey. Okey, kita pergi kepada jawatan penghulu bendahari. Kalau kita lihat saja bendahari ini, kita dah tahu dah sekarang ni. Kita dah paling faham dah penghulu bendahari ini. Banyak berurusan dengan duit. Penghulu bendahari ini kita boleh samakan dia sebagai Menteri Keuangan sekarang ini. Pasal dia menguruskan keuangan ataupun perbendaharaan negara. Melalui kutipan cukai. Melalui urusan perdagangan. Iaitu berkaitan dengan cukai. Dia akan mengutip cukai melalui perdagangan. Dia akan mengutip ufti dari setiap wilayah. Atau kita belajar pada wilayah jajahan, wilayah naungan. Okey. Yang ditugaskan untuk mengutip ini, di bawah bendahari ini ditugaskan seorang Syah Bandar. Syah Bandar ini adalah tugasnya adalah untuk mengutip cukai. Mengutip cukai. Di pelabuhan dan juga di kawasan pegangan yang diterajui oleh seorang pembesar. Hasil daripada kutipan cukai ini adalah untuk kerajaan, untuk membina istana, membeli senjata. Okey. Kalau kita lihat daripada aspek keamanan, diberi tanggungjawab iaitu ditugaskan tanggungjawab kepada Temenggung.
Temenggung ni kita boleh samakan dia seperti ketua polis negara sekarang ni. Kalau kita lihat, kalau ketua polis negara ni, kita boleh tahu dia menjaga keamanan di darat. Menjaga keamanan di darat. Okey. Dia sebagai hakim di darat. Dan juga menjaga keselamatan. Okey. Di bawah Temenggung iaitu Laksmana. Laksmana ni kalau kita dah faham, iaitu merupakan ketua angkatan menjaga keamanan ataupun ketua angkatan laut. Okey. Iaitu menjaga keamanan di laut. Dan juga merupakan duta. Tak perlulah kita belajar seperti di tingkatan 2 yang terlalu banyak dia punya tugas ni. Okey. Okey, sekarang kita lihat daripada aspek yang mana Kesultanan Melayu Melaka tu menjalankan sistem pentadbiran 2 konsep, iaitu pentadbiran pusat dan satu lagi pentadbir di peringkat jajahan. Okay. Pentadbiran pusat diketuai oleh pembesar ni tadi. Okey, pentadbiran pusat yang terdiri daripada pembesar berempat ini. Yang mana akan meneruskan pentadbiran ni tadi diteruskan di peringkat jajahan. Peringkat jajahan ni yang menguruskan pentadbiran iaitu di peringkat daerah. Jajahan ni terbahagi kepada daerah dan kampung. Yang mana setiap pembesar di daerah dan kampung ini dilantik oleh pembesar berempat dan sultan di atas ini. Yang akan menjaga pentadbiran. Yang akan menjaga pentadbiran, yang mana peranannya iaitu seperti termasuklah penghulu. Okey. Tugasnya adalah untuk menjaga dan mengekalkan keamanan. Menjaga keamanan. Menjaga keamanan dan juga mengutip cukai. Okey, rumusan di sini, dengan adanya sistem pentadbiran yang sistematik ini membantu Melaka berkembang sebuah pusat pentadbiran ataupun pusat perdagangan yang mewujudkan kestabilan, melancarkan pentadbiran yang sistematik. Disebabkan adanya sistem pentadbiran yang adanya tugas ni tadi. Okey, yang mengamalkan pembesar 4 lipatan, yang mana di peringkat pusat dan di peringkat jajahan. Okey,